Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, mari kita mulakan kelas pada petang ini dengan membaca suratul Fatihah. Okey, dan juga doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر يا كريم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, baik. Sebelum saya mulakan, semua orang dah tulis nama kehadiran ke belum? Okey. Siapa yang belum tulis nama, sila tulis nama awak. Okey, baik. Seterusnya, pastikan bersama awak ada buku ni buku aktiviti Jawi tahun 4. Okey, baik. Azam Syakir jangan buat macam tu, nanti bunyi bising. Awak buat nanti bunyi. Okey, baik. Okey, baik. Iman Hakim, bunyi dekat Iman Hakim tu. Okey, bunyi bising tu kat Iman Hakim. Okey. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang kita nak tengok hari ini ialah kalau awak tengok pada buku aktiviti awak, pada buku aktiviti awak ni, muka surat 3 tu, kita akan masuk pembelajaran untuk tahun 4 punya topik, iaitu kita akan belajar tentang tanda-tanda baca. Kalau subjek bahasa Melayu, awak dah belajar tanda baca ni pada ketika tahun 1. Ketika tahun 1 awak dah belajar tanda baca. Tapi untuk pelajaran Jawi, kita belajar tanda baca ini pada tahun 4. Sebab apa? Sebab kita nak kuasai dulu cara untuk kita menulis Jawi tersebut pada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Bila tahun 4, kenapa kita belajar tanda baca? Sebab kita akan mula untuk buat karangan. Maksudnya kita sudah mula buat ayat yang panjang. Kalau dalam satu perenggan, boleh jadi dalam satu perenggan itu ada tanda noktah, ada ayat penyata, kemudian kita guna ayat majmuk, jadi dia memerlukan tanda koma, dan juga seterusnya mungkin ada soalan dalam kita punya perenggan tersebut, jadi memerlukan tanda soal, dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan tengok apa yang akan kita belajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Inani, boleh tuliskan nama awak. Okey, baik. So, pelajaran Jawi tahun 4 kita akan belajar jenis-jenis tanda baca, Walaupun awak dah tahu, maksudnya awak belajar dalam bahasa Melayu, sekarang kita nak tengok tanda baca ini dalam tulisan Jawi. Baik, kita tengok. Dalam kita menggunakan kaedah penulisan, ada beberapa tanda baca yang perlu kita tahu. Baik. Di sini saya nak tunjukkan kepada awak, ada pelajaran untuk kita sekarang ini. Kita akan belajar 6 tanda baca. Kita akan belajar 6 tanda baca di sini. Baik. Saya akan tuliskan. Baik. Yang pertama, nampak yang pertama ini. Cuba baca sama-sama ni apa? Nokta. Nok.
Noktah. Okey, baik. Noktah ni tanda yang macam mana? Noktah ni tanda Titik. yang macam mana? Okey, tanda titik Okey, baik. Saya buat bulat kat sini. Okey, so noktah ini tanda titik saja. Oh, tak jadi pula. Noktah tu tanda titik. Okey, maksudnya awak buat satu ayat, penghujung ni kita akan letak tanda noktah. Okey, tanda titik kat situ Okey, baik. Seterusnya ada tanda soal. Okey, seterusnya ada tanda soal. Tanda soal macam mana? Untuk apa? Okey, kita tengok tanda soal. Macam mana bentuk dia? Okey, kalau tulisan Rumi, okey, kalau tulisan Rumi bahasa Jawi, okey, tanda soal tu macam ni. Sebab tulisan Rumi dia daripada kiri ke kanan. Jadi dia punya tanda soal macam ni. Tapi untuk tulisan Jawi, okey, kita punya tanda soal terbalik. Okey, tanda soal ni mestilah menghadap kepada kita punya perkataan. Sebab kalau tulisan Jawi kita tulis daripada kanan ke kiri. Tulisan Rumi daripada kiri ke kanan. Jadi tanda soal ini akan menghadap tulisan tersebut. Untuk tulisan Jawi, tanda soal ini akan diterbalikkan, okey, menghadap kepada tulisan ini Okey, baik. Seterusnya, tanda seruan. Macam mana tanda seruan? Okey, tanda seruan. Okey, ini tanda seruan. Okey. Okey, ni tanda seruan tengok. Tanda seruan ni tak kisahlah, jangan awak terbalik sudah, jangan awak buat yang panjang kat bawah, titik dekat atas. Ini salah. Okey, tanda seruan mestilah panjang dan titikkan dia ke bawah Ini adalah tanda seruan. Baik, seterusnya tanda koma. Okey, macam ni tanda koma? Okey. Kalau tulisan Rumi kita tulis daripada kanan ke kiri, daripada kiri ke kanan, so koma dia macam ni. Okey, tapi kalau untuk tulisan Jawi kita terbalikkan. Lebih kurang macam itulah. Sebab saya tulis guna mouse, dia jadi macam tu. Okey, baik. Seterusnya ialah noktah bertindih. Okey, awak tahu ke noktah bertindih tu macam mana? Okey, noktah bertindih ni titik. Ada dua titik. Ada dua titik kat sini. Dia macam tu. Okey. So ini adalah noktah bertindih. Okey, baik. Seterusnya kita ada pengikat kata. Pengikat kata ni dia selalu dia ada dekat belah atas. Dia buat dua macam tu, lepas tu ayat, kemudian dia ada dekat sebelah sini dinamakan sebagai pembuka kata. Okey, jap. Okey, sini nama dia pembuka kata. Okey, yang dekat sini pula ialah penutup. Okey, saya tulis tutup saja. Penutup kata. Okey. Jadi untuk pengikat kata mesti kena ada dua. Satu, buka, kemudian tutup. Dia tak boleh buka saja tak ada penutup, ataupun tutup saja tak ada pembuka. Mesti kena ada pembuka dan penutup kata. Okey, baik. So faham noktah tadi, titik saja, kemudian tanda soal. Okey, kemudian tanda soal macam ni. Okey. Seterusnya tanda seruan. Okey, macam ni tanda seruan. Okey, kemudian tanda koma macam ni, tanda koma. Okey, kemudian titik bertindih macam ni, titik bertindih. Okey, dan pembuka dan penutup kata. Ini dinamakan sebagai pengikat kata. Okey, baik. Kita tengok satu persatu maksud setiap satu persatu tanda baca ini. Okey, kita mulakan dengan noktah. Okey, kita mulakan dengan noktah. Baik. Apa itu maksud noktah ni? Okey, noktah ini menunjukkan, okey, yang awak dekat rumah awak boleh baca boleh baca ikut saya baca. Okey, tak perlu buka mic pun tak apa. Tapi yang penting awak tahu ini tulisan dia berkenaan apa. Menunjukkan sesuatu, ayat itu berakhir dan menjadikan ayat tersebut ayat yang lengkap.
Apabila awak letakkan tanda nokta dalam satu satu ayat, menunjukkan ayat itu telah berakhir. Saya pergi ke sekolah, titik. Saya suka makan nasi. Okey, saya suka makan nasi, titik. Saya suka bermain bola, titik. Maksudnya ayat itu telah berakhir. Kalau awak tulis macam ni, saya suka bermain bola, awak letak tanda koma, maksudnya ayat itu dah berakhir ke belum? Belum. Okey. Okey. Jadi nak mengakhiri sesuatu ayat mestilah pengakhirannya tanda nokta. Maksudnya ayat itu telah berakhir. Okey. So fahamkan betul-betul maksud nokta itu kita gunakan untuk apa. Okey, baik. Untuk tahun 4 awak semua, okey, tahun 4 awak semua kena tahu membaca jawi. Okey, jawi memang sangat kena tahu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kat sini tanda soal. Okey. Tadi macam mana simbol tanda soal tadi? Okey, dia macam telinga ni dan ada titik. Okey, jangan buat terbalik macam ni. Okey, ini salah. Kalau bahasa Melayu, ya. Tapi untuk jawi, okey, kalau untuk jawi kena guna macam ni. Okey, kita terbalikkan mengikut perkataan kita lah. Okey, baik. So tanda soal ni untuk apa? Untuk menyoal. Okey, dan diletakkan di akhir ayat tanya tersebut. Kalau kita nak cakap tentang ayat soal, okey, mestilah ada kata soal. Apa contoh kata soal? Kelas 3 Ehsan tahun lepas saya ajar awak bahasa Melayu. Apa kata soal? Contoh kata soal. Untuk menjadikan ayat soal mesti ada kata soal. Apa itu kata soal? Kata tanya. Okey, kata soal atau kata tanya. Apa itu kata tanya? Contoh kata tanya. Contoh kata tanya, siapa nak jawab? Berapakah? Okey, berapakah Okey. Tengok. Terhilang-hilang sebenarnya ni. Berapakah? Cantik tulisan saya. Cakap cantik tulisan ustaz. Okey, berapakah? Okey. Lepas tu contoh siapakah? Tak ada pula titik dia tadi. Siapakah? Okey. Kalau kita nak buat ayat soal, mestilah kita ada kata tanya ni. Okey, baik. So kita kena, dan pengakhiran dia mestilah ada tanda tanya. Okey, tanda tanya atau tanda soal. Okey, untuk menyoal. Kita gunakan ayat soal ni untuk apa? Untuk menyoal. Okey, kalau awak nak tanya kawan awak tu, siapakah nama awak? Okey, so kita akan gunakan ayat soal. Okey, berapakah umur awak? Okey, baik. So faham untuk soal kita gunakan tanda soal di sini. Baik, seterusnya seruan. Okey, seruan. Ismadani okey ke tu? Ismadani duduk elok-elok. Okey, baik. Apa itu kata seruan? Okey, ataupun ayat seruan, tanda seruan sini. Tanda seruan macam ni bentuk dia. Okey, untuk apa? Bagi menyatakan perasaan seperti marah, terkejut, kagum dan sebagainya. Okey, cuba bagi tahu saya apa contoh kata seru. Kata seruan. Contoh kata seruan untuk kita lengkapkan ayat seruan. Ikrimah boleh tutup mic dulu sebab ada lagu kat belakang awak tu. Okey? Contoh ayat seruan. Contoh, kalau awak rasa kagum terhadap seseorang, awak akan cakap apa? Wah. Okey, wah. Syabas. Wah. Okey. Wah, kita koma dulu. Cantiknya rumah awak. Kita buat tanda seruan. Okey, contoh yang lain. Aduh, contoh. Aduh. Alif, dal, waw, ha. Aduh. Sakitnya kaki saya. Bila penghujung tu kita letak tanda seru di situ. Okey, baik. Okey, baik. So kita kena tahu tanda seruan bagi menyatakan perasaan seperti marah, terkejut, kagum dan sebagainya. Ingat
Kalau nak buat ayat seruan, mesti ada kata seruan, kemudian koma. Jangan terlupa kata seruan, okey, starting dengan okey, kata seruan wah, okey. Kemudian kena ada tanda koma. Barulah ayat yang kita nak buat dan akhirnya kita kena ada dia punya tanda seruan tersebut Okey, baik. Seterusnya koma. Okey. Koma diletakkan, okey, koma ni untuk apa? Diletakkan di tengah-tengah ayat untuk memisahkan unsur-unsur kata dan bacaan perlu dihentikan seketika. Okey, contoh ayat dia. Okey, contoh ayat dia. Saya pergi ke pasar untuk membeli ayam, ikan, kucing, gajah dan sayur-sayuran. Okey. Tu contoh dia. Okey, baik. Apa ayat saya tadi? Saya pergi ke pasar untuk membeli ayam, kucing, gajah, zirafah dan sayur-sayuran. Okey. Mana? Apa? Ada. Saya lupa. Mainan zirafah. Okey, baik. So ayat kita tu mestilah cara kita membacanya kita perlu hentikan seketika. Okey. Contoh, saya suka makan nasi, mi dan ayam goreng. Okey. Jangan kita kata saya suka makan nasi, mi dan ayam goreng. Okey, tak betul. Okey. Saya mempunyai baju berwarna merah, biru, kuning, hijau, coklat. Sepatutnya ayat kita ialah saya mempunyai baju yang berwarna merah, biru, kuning dan coklat. Okey, macam tu Itulah maksudnya memisahkan unsur-unsur kata dan bacaan perlu dihentikan seketika. Okey, baik. Seterusnya okey, noktah bertindih tadi. Okey, apa ni noktah bertindih? Apa fungsinya noktah bertindih ni? Okey, bagi menyatakan perasaan seperti okey, sorry, saya tersilap. Okey, noktah bertindih ni maksudnya okey, untuk menunjukkan terdapat tambahan keterangan. Okey, maafkan saya salah kat sini. Okey, sekejap. Untuk menunjukkan tambahan keterangan Okey, baik. Okey, baik. So tadi kita dah belajar tentang apa? Okey, apa tanda baca yang kita dah belajar tadi? Okey, boleh bagi tahu saya apa tanda baca yang kita dah belajar tadi? Tanda soal. Okey, tanda soal untuk apa tanda soal tu? Okey, kalau okey, tanda soal tu untuk tanya. Okey. Kalau lagi apa tanda baca yang kita belajar? Nota. Okey, tanda nota tu untuk apa? Nota. Menunjukkan apa? Ayat tu berakhir. Okey, menunjukkan ayat itu telah berakhir. Okey. Kalau awak buat satu ayat tapi awak tak letak tanda noktah tu, orang pun tak tahu sebenarnya ayat dia dah habis ke belum ni. Okey. So kita kena hati-hati untuk penulisan kita tu kena betul Okey. Kita kena letakkan tanda yang bacaan yang betul. Baik, seterusnya tanda seru tadi. Untuk apa tanda seru tersebut? Tanda seru untuk apa? Untuk menunjukkan perasaan. Okey, kalau kita kagum dengan kawan, kita akan cakap apa? Wah. Syabas. Okey. Kalau nak ucapkan tahniah, cakap syabas. Okey. Okey, baik. Wah, syabas. Wah, syabas. Okey, baik. Saya akan sambung sikit lagi. Okey. Yes. Okey, saya akan sambung sikit lagi. Okey, tadi saya dah betulkan. Okey, keluar tak? Keluar tak dekat skrin? Ada tak? Ada tak dekat skrin?
Ada tak dekat skrin saya share tu? Tak ada. Tak ada. Sekejap sekejap. Tak ada. Tak ada. Okey, it's okay. Saya cuba sekejap. Mana ni kenapa kamu bawa terbalik? Okey, sorry. Saya punya line hilang. Sorry, saya punya line hilang. Okey, baik, tak apa. Kita nak habiskan sikit lagi. Okey. Tadi kita dah belajar tentang okey, tak apa. Fokus dekat saya. Okey. Tadi kita dah belajar tentang tanda noktah, tanda soal, tanda seruan, tanda koma, tanda noktah bertindih dan juga pengikat kata. Okey. Okey, untuk noktah bertindih tadi kita menunjukkan tambahan maklumat. Okey. Dan juga yang terakhir pengikat kata untuk mengapit cakap, ajuk dan petikan daripada bahan bertulis. Okey. Jadi itu fungsi dia tanda baca tersebut Okey, baik. Okey. So sekarang ini saya nak awak semua tengok pada buku aktiviti awak. Okey, okey. Buka muka surat 3. Dah. Okey, buka muka surat 3. Okey. Dah. Okey. So ini tadi saya dah bagi awak contoh-contoh dia, okey. Kalau ikutkan kat sini kita kalau awak nak buat muka surat 3 tu, okey, padankan tanda baca berikut dengan fungsinya. Okey. Padankan tanda baca berikut dengan fungsinya. Okey, baik. Saya dah masuk line balik, sekejap saya nak tunjuk ke awak. Okey, dah ada ke belum? Okey, dah ada Okey, baik. Saya nak tunjuk sikit lagi. Okey, tadi. Okey, noktah bertindih tadi untuk menunjukkan terdapat tambahan keterangan dan yang terakhir pengikat kata untuk mengapit cakap ajuk dan petikan daripada bahan bertulis. Pengikat kata ni biasanya kalau awak buat dialog, okey, dialog awak akan buat macam ni. Okey. Siapakah nama kamu? Tanya ibu kepada kawan saya. Okey, itu kalau awak baca buku komik ke, kalau awak baca buku novel ke ataupun buku cerita, awak akan jumpa ni pengikat kata ni bila orang bercakap. Okey. Baik, so sekarang ni okey, selesai. Okey, saya nak semua orang untuk awak punya latihan, okey, apa yang awak perlu siapkan ialah pada muka surat 3, okey, pada muka surat 3 tersebut, okey, awak padankan. Okey, boleh tutup mic awak? Semua orang boleh tutup mic masing-masing. Okey, Nashwa boleh tutup mic. Okey, yang lain semua boleh tutup mic. Okey, baik. Untuk muka surat 3, okey, apa yang awak kena buat ialah padankan. Okey, padankan tanda baca mengikut keterangan. Okey, mengikut keterangan yang telah diberikan. Okey, contoh macam tanda noktah untuk apa? Untuk menunjukkan suatu ayat itu telah berakhir. So awak tandakan Baik, seterusnya siapkan muka surat 4. Okey, sebelum tu jangan lupa tulis tarikh hari ini, hari dan tarikh hari ini. Okey, hari Jumaat 5 Februari. Okey, 5 Februari. Okey, baik. So muka surat 4 tu nanti awak buat. Okey, dia suruh tulis je tanda baca. Contoh macam nombor 1 tu dia nak tanda koma. So awak buat bentuk dia macam mana. Okey, baik. Seterusnya muka surat 5. Okey, padankan tanda bacaan dengan ayat. So dia nak tengok apa yang sesuai. Kalau contoh noktah, awak cari apa ayat yang sesuai dengan menggunakan tanda noktah, awak padankan. Okey. Dan yang terakhir saya bagi pada muka surat 4. Okey. Muka surat 6, sorry. Muka surat 6. Letakkan tanda bacaan yang betul pada ayat berikut. Okey, contoh ayat yang pertama tu, di manakah kamu tinggal? Okey. Jadi itu menunjukkan apa? Ayat apa? Ayat seru ke, ayat tanya ke, ayat penyata?
Nombor 1 tu. Muka surat 6. Ustaz, 5, 6 kan nampak tu? Ya, muka surat 6. Okey, jadi itu adalah ayat soal, kena letak tanda soal. Okey. Baik. Banyak ke sikit? Surat berapa Ustaz? Banyak ke sikit saya bagi? Muka surat. Okey, awak kena buat muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5 dan muka surat 6. Okey. Okey. Banyak ke sikit? Tak banyak sikit. Ha? Kalau banyak saya tambah muka surat 7. Tak ada. Cukup ke tak? Tak cukup saya tambah muka surat 7. Okey, baik. So mudah saja. Jangan risau. Muka surat banyak tapi mudah saja So muka surat 6 tu awak tengok, letakkan tanda bacaan yang sesuai untuk setiap ayat tersebut Okey, baik. So ya, apa Iklimah? Apa tak faham? Apa? Muka surat 3 awak tak faham? Okey, muka surat 3 tu awak kena tahu. Contoh macam dia cakap awak kena pandai baca lah. Okey, baca Jawi tu. Contoh tanda soal. Okey, semua jawapan dah ada dekat slide ni. Nanti saya akan kongsikan. Okey, saya akan kongsikan slide ni untuk awak So nanti awak boleh tengok ada jawapannya dekat sini. Okey. Baik. So itu sahaja kelas pada hari ini. Okey, ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Ha? Tak ada lah. Inani ada soalan? Tak ada. Azam Syakif? Ada. Okey, tak ada Okey, baik. Okey, baik. Danish Irham, okey ke Danish Irham? Okey. Ustaz. Ya, saya. Muka surat 2 sampai mana? Muka surat 3, 4, 5 dan 6. Tandakan cepat, semua sekarang tanda. 3, 4, 5, 6 Okey, siapkan semua. Okey, kemudian nanti hantar dekat saya. Okey, ambil gambar. Okey, bila kena buat ni? Bila nak kena buat? Hari ni. Sekarang. Buat sekarang. Okey. So habis saja kelas ni terus buat, siapkan, ambil gambar dan hantar kat saya Okey, baik. Itu sahaja kelas pada hari ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang lain nanti boleh terus WhatsApp Ustaz lah untuk tanya Okey, baik. Itu sahaja kelas. Okey, jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.